Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nazira binti Kamil yang berpegang kad matrik 17 DIB 21F1055. Hari ini saya ingin membentangkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj tentang pensyariatan salat. Baiklah. Peristiwa Isra dan Mi'raj menjelma setiap kali tiba tarikh 27 Rejab. Peristiwa ini wajar dihayati kerana ia bukan sekadar mengisahkan perjalanan Rasulullah SAW, tetapi adalah pengalaman bermakna dalam kehidupan peribadi baginda sendiri. Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang besar yang mengandungi hikmah agung yang menunjukkan kekuatan Allah pencipta alam ini. Al-Quran mengabadikan peristiwa itu dalam surah Al-Isra dan surah An-Najm. Ia membuktikan impak sebenar peristiwa itu yang membenarkan kerasulan Nabi Muhammad SAW dan tidak menghadkan risalah Al-Quran yang dibawa baginda diturunkan kepada bangsa Arab semata-mata. Pemilihan baginda SAW bagi menggesakan Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sesuatu penghormatan besar yang diberikan Allah kepada seorang Nabi dan juga Rasul yang terakhir. Perjalanan Rasulullah SAW dan peristiwa itu sangat mencabar pemikiran manusia. Secara keseluruhannya, hanya manusia yang beriman dan meyakini kekuasaan Allah SWT sahaja yang dapat menerima kejadian itu sebagai kebenaran dan melambangkan kekuasaan Allah. Namun tidak kurang pula yang menolaknya mentah-mentah, kerana apa yang berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tidak masuk dalam logik akal manusia secara lazimnya. Peristiwa bersejarah Isra dan Mi'raj yang berlaku setahun sebelum penghijrahan Rasulullah SAW ke Madinah yang dianggap peristiwa penting kepada seluruh umat Islam. Ada sedikit khilafnya dalam menentukan tarikh sebenar, tempat, bulan dan malam berlakunya peristiwa itu, tetapi ia tidak mematahkan keyakinan mukmin untuk menerima kebenaran peristiwa berkenaan. Ulama mencapai kata sepakat sesiapa yang meragui atau tidak mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj hukumnya adalah kafir. Ini jelas dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala yang bermaksud, Maha suci Allah yang membawa hamba-Nya pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah hingga ke Masjidil Aqsa di Palestin yang diberkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Kami. Sesungguhnya Allah jugalah yang amat mengetahuinya. Surah Al-Isra ayat 1. Daripada riwayat sahih diceritakan mengenai beberapa kejadian yang berlaku kepada Rasulullah SAW sebelum baginda SAW dibawa berjalan dalam Isra dan Mi'raj. Diceritakan baginda SAW dibawa malaikat Jibril ke rumahnya, iaitu ke Baitul Maqdis. Bersama Jibril ada bekas yang mengandungi hikmat dan iman, lalu dimasukkan ke dalam tubuh Rasulullah SAW apabila selesai proses membelah dada dan penyucian hati dengan air Zam-Zam. Kemudian Allah membawa satu makhluk lain yang panjang berwarna putih serta boleh melangkah sejauh mata yang memandang, yang dinamakan Buraq. Lalu Rasulullah SAW ditemani Jibril berangkat ke Baitul Maqdis menaiki Buraq. Dari Baitul Maqdis
baginda SAW. Kemudiannya ke Mi'raj, ke langit pertama hingga ke-7. Allah memperlihatkan pelbagai kejadian aneh dan pelik kepada Rasulullah SAW sepanjang perjalanan beliau. Sebagai digambarkan balasan kepada hamba-hambanya membuat kebaikan dan kemungkaran sepanjang kehidupannya di dunia. Peristiwa paling besar yang penting diterima baginda SAW ialah perintah Allah supaya umatnya melakukan ibadat solat fardu. Sewaktu tiba di Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW menerima perintah melakukan ibadat solat untuk seluruh umatnya, iaitu sebanyak 50 waktu sehari semalam. Sebaik menerima perintah itu, tanpa banyak bicara, Rasulullah SAW bersiap. Rasulullah SAW dan Jibril bersiap untuk turun ke bumi. Pada ketika itu, baginda SAW bertemu dengan Nabi Musa yang bertanyakan hal itu. Selepas mendengar penjelasan Rasulullah SAW, baginda Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah sedikit keringanan, kerana bilangannya itu tidak akan terdaya dilakukan oleh umatmu ya Muhammad." Rasulullah SAW dan Jibril kembali menghadap ke Allah SWT. Selepas dipohon keringanan, maka jumlah solat dikurangkan kepada 50 kepada 40 kali. Apabila berjumpa dengan Nabi Musa kembali, dia meminta Rasulullah SAW menemui Allah Ta'ala sekali lagi supaya jumlah itu dapat dikurangkan lagi. Beberapa kali Rasulullah SAW berulang-alik sehingga menemui Allah Ta'ala, sehinggalah Allah Ta'ala mengurangkan kepada 10 dan akhirnya menjadi 5 waktu sahaja. Nabi Musa masih merasakan umatnya tidak akan mampu melaksanakan ibadat solat 5 waktu itu, tapi Rasulullah SAW nekat tidak akan menghadap Allah SWT kerana baginda berasa malu untuk berhadapan dengan Allah SWT sekali lagi. Biarpun jumlah solat dikurangkan menjadi 5 waktu saja, namun ganjaran pahala yang dikerjakan tetaplah menyamai ibadat solat 50 waktu. Baiklah, sekarang kita ke sejarah solat dan kisah di sebalik kewajipan solat 5 waktu. Yang pertama, solat subuh. Solat subuh ini terjadi apabila selepas kejadian Nabi Adam AS dikeluarkan dari syurga, kemudiannya baginda dihantarkan ke bumi akibat melanggar perintah Allah SWT. Yang kedua ialah solat zuhur. Solat zuhur ini terjadi apabila Nabi Ibrahim AS bersyukur kerana semasa upacara penyembelihan anaknya, iaitu Nabi Ismail AS, yang diperintahkan oleh Allah SWT ditukarkan dengan kibas ketika waktu tergelincirnya fajar. Dan yang seterusnya, sejarah solat asar. Nabi Yunus AS merupakan orang yang pertama yang solat asar, yang merupakan sejarah solat asar pertama pada hari di mana baginda dikeluarkan dari perut ikan Nun. Dan seterusnya ialah solat maghrib. Solat maghrib ini berlaku apabila Nabi Isa AS dikeluarkan oleh Allah SWT dari kejahilan dan kebodohan kaumnya sendiri. Dan solat yang terakhir ialah solat isyak. Solat isyak ini berlaku ketika Nabi Musa AS tersesat mencari jalan keluar dari negeri Madian. Sekian, terima kasih.